Ustaz boleh kodok terus ke puasa sunat atau ganti yang kita buat lepas kita ragu-ragu sama ada perbuatan itu batal puasa atau tak. Contoh kita puasa kita ragu-ragu masa minum air. Oh, ragu minum air. Minum air bukan ragu dah tu. Kalau minum air tu batal dah. Ragu juga minum air. Masa minum air tu dah azan subuh kau belum? Jadi kita ni terus ke puasa dengan harapan rahmat Allah Taala tu keluar. Kemah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, tetapi kita puasa tu kita jadi ke tambah sajalah. Contoh kita kena ganti puasa ni kita lebih ke 7 hari sebab keraguan puasa pada hari tu. Gini. Masalah qada puasa yang tidak diyakini batal, hukum dia sunat sahaja. Begitu juga semaya yang kita ragu, semaya pun batal, diragui. Sebab ada sebab-sebab lah, maka hukum dia sunat kita qada. Tapi kalau yakin batal puasa ataupun sembahyang, wajib qada. Kalau was-was sunat qada. Kalau was-was tanpa sebab semaya molek dah. Lepas dah sudah. Ke ambo makan nasi. Makan nasi apa? Dengar mak semaya tak ada nasi pun. Dia jadi koyak lagu tu. Kalau was-was tak masuk akal lagu tu, tak boleh layak tu was-was. Tak payah qada lagu tu. Jadi reko-reko. Tak boleh. Ya kena was-was pun ada sebab yang munasabah juga. Dia panggil ada qarinah dia panggil. Sah qada puasa bila mandi wajib sesudah masuk waktu subuh. Sah, tak ada masalah apa. Sekalipun apabila kita mandi menyebabkan masuk air dalam telinga kau. Masuk air dalam mulut. Cawe masuk air dalam mulut tengah mandi. Ni pun kohong lagu ni. Misal contohnya tengah mandi tu telai air. Telai pula banyak. Sekali dengan cetuk-cetuk apa semua. Kenyal. Maka hukum dia tidak batal kerana tertelai tu kerana buat benda wajib. So hukum dia tak ada masalah. Apa? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Apabila masuk pula bab Lailatul Qadar pula. Lailatul Qadar ni satu hadis Nabi kata, Allah Taala beri wahyu kepada aku nak beritahu kepada kamu bila kau malam Lailatul Qadar. Satu kali Nabi Muhammad nak mari royak kepada sahabat bila kau malam Lailatul Qadar. Maka apabila Nabi tubik nak royak, tiba-tiba sahabat adalah balah depan dia. Apabila dok balah tu Nabi pun jadi tak ingat katanya Nabi. Dok sekaluk ngamu dok balah depan aku gua jadi serabut tak ingat pula. Nabi kata saat ni ambo ingat lolo dah. Nak mari royak demo dok balah khusus sekali ambo tak ingat dah. Cuma Nabi kata, "Hitalah carilah malam Lailatul Qadar tu pada malam-malam ganjil di 10 yang akhir." Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Kalau boleh malam tu berhenti buat kuih sebentar. Misalnya malah nak buat hidup 10 malam takut suruh banyak pahala telajak, takut boleh firdaus kau, ambo nak rendah-rendah pun tak apa dah. Nama, nak boleh rendah-rendah pun tak apa dah. Kalau syurga nak rendah-rendah selalu. Kalau ia mau maiden gelemah, orang beli hok ni, hok topak dakak besar ni. Besar ni topak dakak dengan hok gila-gila, pang gila-gila, kata gila-gila hok alus tu. Orang wih hok topak dakak, terkait topak dakak, tapi kalau bak syurga hok rendah-rendah pun tak apa dah. Sedek kau kita nak lipat awal-awal lagi hok rendah dah. Jadi apabila lagu tu cari 21, 23, 25, 27, 29. Maka kalau kita hidup ke malam-malam tu ataupun malam 10 akhir, insya-Allah kita boleh Lailatul Qadar. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, kita boleh dah malam Lailatul Qadar. Orang tua dulu Lailatul Qadar kata, awal Lailatul Qadar ni malam ni kena jaga tu. Jumpa orang gila, kadang-kadang Jibril mari nyamar jadi orang gila. Sudah. Nyo pakak peluk orang gila, nyo salang orang gila, nyo cium tangan orang gila jadi sihat pagi malam tu. Orang tua kata malam Lailatul Qadar ni orang, ya bukan orang. Lailatul Qadar ni bukan jenis benda, jenis toko, kodok dia malam tu. Maka siapa dia kena malam Lailatul Qadar seperti dia buat ibadat 83 tahun 4 bulan. Ada orang melampaui 3 sini. Tak ada ni. 83 jari nak temu mata dah. Temu pun batu neser dah. Kalau 83 ni. Maka 83 tahun 4 bulan ni, kalau kita baca Quran malam tu supaya kita baca Quran tak berhenti retak 83 tahun 4 bulan. Tu kalau dah sekali kena 40 kali Ramadan dia kena belakang. Cuma mana?
Sebab tu umat Nabi Muhammad ni umur dia sikit tapi pahala dia boleh lawan umat-umat dulu. Umat dulu 1000 tahun. Umat dulu 900 tahun umur. Kita mah 60 tahun tu suruh jeng habis dah suruh. Cabut habis dah skru siku, skru lutut, skru gapo dia. Bunyi kelekok. Kalau semaya sebelah dia tu bunyi bunyi. Tak tahu macam-macam jenis headset bunyi. Tak tahu lagu mana, tak tahu capu dengan blender lah gapo dia. Macam-macam jenis, tak tahu kat mana dah. Oh, umur 60 baru. Nabi Allah Ibrahim masuk Jawi umur 80. Oh, umur 80. Orang dulu semaya sujud akak tu sikat dah baju. Berapa tahun yang sujud? Sikat baju. Kita sujud 2 saat. Cicuk tak ada bunyi kek. Bakat akak dah. Biar agak bunyi kelekuk dulu cicuk. Cicuk tak ada kek. Bangun dah. Subhanallah. Perut bangun dah. Tu email bagus. Kalau dengar-dengar cabut gigi pelesu dah so. Pok kita sujud. Orang dulu sujud akak tu. Sikat baju. Nak kata berapa tahun? Ibadat pokok dia. Tapi kerana sama kita boleh lah tu qada pakai litas dah. Tu laju pok kita. Ada kereta menghalang lalu lintas. Lalu lintas. Bukan kita tengah jalan ni. Kereta Nissan Almira DCS 8780 Honda JG22 Honda J 20 gapo dia tak tahu. DCX Nenes 95. Bukan jual kereta ni, sila alih kereta tu mengganggu ada orang lah nak gimana tu. Nah. Nak masuk bahagian. Nak masuk bahagian Jadi malam Lailatul Qadar ini malam. Siapa dia dalam ibadat 10 malam tu insya-Allah dia akan boleh malam Lailatul Qadar. Cuma ada orang Allah Ta'ala tunjuk kepada dia tanda. Tanda Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar. Macam-macam lah. Pada malam tu jadi suasana jadi senyap, sunyi. Tenang jadi gapo dia, air jadi sejuk, pokok kau sujud kau gapo dia tu tanda-tanda nah. Tanda-tanda dapat Lailatul Qadar. Dan kalau kita dapat tanda-tanda lagu tu, sunat kita jangan beritahu kat orang. Sunat kita buat ibadat sore, malam dan tengah hari dia. Esok ke tu. Di antara tak boleh kongsi bagi rahsia. Jangan duk cuik. Lailatul Qadar malam ni. Sunat jangan royak kerana benda ni rahsia. Kalau orang kita, kalau boleh jangan beritahu orang. Pemberian kita lah tu. Jangan royak lah benda ni rahsia. Tu hari kita khabar-khabar kita royak kat orang. Jadi mulut bocor juga. Orang nak tunjuk ke dia. Tak boleh jadi CNN Jadi biarlah rahsia. Biar rahsia. Dan kalau kita tahu malam tu, tengah hari tu, sunat kita pergi duduk tengah hari tu. Antara tandanya apabila matahari cahaya matahari tidak terlalu terang. Kerana apa? Kerana malaikat hok turun malam tu terlalu ramai naik terlindung bayangan matahari tu dengan sayap-sayap dia jadi suram, jadi sejuk ya. Matahari pada pagi tu tidak nekik panggil. Tak jadi panas sangat di kulit tu. Hok mana? Malak. Kita royak dah ada orang-orang diberi tunjuk. Malam Lailatul Qadar ni semua boleh. Cuma ada orang tak sedar dia buat ibadat malam tu malam Lailatul Qadar. Tetapi ada orang tu tunjuk. Kalau ulama-ulama dulu ada orang tak tunjuk. Letak kain serban nak ambil semaya. Tiba-tiba sudah semaya cari kain serban dia hilang pas mana. Ita tengok dah atas pokok. Sat ni duduk sini ni. Pokok sujud. Tuhan tunjuk ke dia. Dia doa apa? Dia kata ya Allah ya Tuhanku, jadikan keturunan aku ni aling 7 lapis. Jadi sungguh semua keturunan dia jadi tutup guru. Jadi Syekh Ahmad Petani, Tuan Faridah, Pak Doe Mekah, Tok Bendai Daya 1, Tok Bendai Daya 2, Tuan Mina, semua hok mengarang-mengarang tu bakar dia belaka. Sebab apa? Tok dia boleh Lailatul Qadar, dia minta dengan Tuhan keturunan hamba 7 lapis aling untuk urusan saja. Kita kalau boleh Lailatul Qadar, minta apa dia? Rice cooker. Minta kita, minta jadi muda lah. Nampak minta jadi comel lah. Tu ya kerja kita tak padan boleh Lailatul Qadar. Sebab tu Tuhan tak tunjuk kat kita. Minta ngapu telajuk. Kok si minta pokok kita. Tak tahu kok mana. Jadi kalau ulama-ulama padan lah boleh ke dia pandai. Jadi pokok kita ni baik tak payah tunjuk. Jadi takut minta orang lain. Minta kereta, minta rumah, minta lagu tu ya. Pelik-pelik sungguh pokok kita.
Waktu malam Lailatul Qadar. Nah, kita harap buat ibadat 10 malam Ramadan. Takut kena malam waktu 4 tak tahu. Kena malam waktu apa tak tahu. Nah, jangan. Kata kalau boleh buat tu buat awal lagi. Awal puasa tu buat. Misalnya kena cirah rumah kau apa dia 10 akhir tu tak salah. Nah, jadi hak tu sajalah sebagai semangat untuk bulan puasa. Ya hukum hakal tu munggo belajar dah. Jadi semangat untuk buat bulan puasa. Jadi mudah-mudahan bulan puasa ni kita belajar banyak benda. Ajar baca Quran, ajar semaya duha. Semaya kalau 2 rakaat tu belajar kat takbir 4 selalu. Saja aku semaya duha 4 rakaat. Baru kita buat 4. Kalau duk main 2 lepas tu nak bangun pula. Nya cuek di telefon, nya cuek di anak tak bangun dah pak sudah dah. Jadi kita nak suruh buat 4, ulama dulu dia takut tak ada nak buat 4, dia pakai kat takbir tu 4 selalu. Memang kena sudah pak. Dia kena ajar buat lagu tu. Saja aku semaya duha 4 rakaat. Ajar semaya tahajud, ajar semaya witir, ajar semaya istikharah, ajar semaya hajat, ajar sedekah. Seria tak apa dah. Seria pun dah ada tabung. Ajar belanja orang. Musim-musim PKP lah ni musim susah. Kita boleh buka puasa. Orang 10 rumah tak makan tak tahu. Ada orang nak cari telur pun tak boleh mahal lah ni. Beras pun apa dia. Ada beras lebih sikit bui. Tak syarat bui banyak. Tak syarat kena bui berguning-guning. Dah. Bui beli nasi, beli cendol, beli gapo. Bui dia boleh minum air manis. Jadi belajar sifat pemurah lagu tu. Bulan puasa kita nak buat. Mudah-mudahan perangai ni berkekalan sampai habis bulan puasa. Untuk semangat kita. Itulah antara ibadat-ibadat yang banyak kita kena buat pada bulan puasa. Ada soalan kau sikit? Adakah batal puasa jika termasuk dalam telinga semasa mandi tengah hari? Mandi tengah hari mandi gapo dia? Mandi haruh kau, mandi makruh kau, mandi gapo? Kalau mandi wajib ataupun mandi sunat masuk air ke dalam telinga, dalam hidung, dalam perut, dalam gapo, hukum dia tidak batal. Tapi kalau dengan menyebabkan mandi makruh ataupun mandi harus, kita mandi saja-saja, maka masuk air dalam telinga, maka hukum dia batal lah puasa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Apakah musafir menyebabkan haruh boleh untuk berbuka puasa Ramadan? Anak musafir dah tu. Musafir menyebabkan haruh boleh buka puasa. Kena keluar sebelum daripada subuh. Kena keluar sebelum daripada subuh. Tengah malam lagi musafir, jauh perjalanan dia. 3 jam berjalan, lebih kurang 100 km boleh. Mana gua Musa, atas gua Musa sikit boleh. Esok pergi musafir. Tak si puasa. Rugilah. Kita buka puasa sehari bulan Ramadan, tak boleh nak kambuh, tak boleh nak ganti dengan kita puasa setahun. Selain daripada bulan Ramadan, tak boleh nak lawan dengan sehari hak kita nak puasa. Hak kita tinggal. Dalam ayat Quran kata, kalau mau buka puasa boleh. Tetapi mu kena ingat puasa lebih afdal lagi. Nak buka boleh, tak dosa kalau kita nak puasa. Tapi ingatlah, rugi nak Allah boleh puasa, tak puasa, rugi sangat. Ustaz, kalau kohok balgam balgam ni, kohok ni dia berasal daripada otak dengan daripada hidung. Ni hidung ni dua ni. Mai pada sini, mai pada sini. Maka kalau dia turun ada jalan dia ni. Dia turun gini. Masuk ke dalam mulut, masuk dalam perut, tak batal. Tapi kalau dia turun, atau buat masuk ke mulut dulu. Tak boleh dah, kena telan. Kena wajib kena ludah dulu. Ludah. Kalau masuk pula, batal lah puasa. Banyak mengatik boleh puasa, malah baca Quran. Quran boleh baca sejuzuk sehari ke, sepipi sehari atas kemampuan kita. Tetapi ulama-ulama dulu masuk bulan puasa banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Waktu niat puasa qada sama ada puasa wajib, puasa qada. Memang wajib nak qada lah. Puasa qada wajib. Sunat qada puasa sunat, wajib qada puasa wajib. Apabila qada puasa wajib, hukum dia seperti puasa wajib juga, niat dia mesti tengah malam. Man lam yubayyitin niyyata qabla al-fajri fala siyama lahu. Nabi kata. Siapa dia yang tidak niat pada waktu malam, maka tidak ada puasa bagi dia. Bila habis waktu untuk niat puasa wajib dan sunat. Wajib lain, sunat lain.
Puasa wajib bermula daripada orang bel maghrib. Allahu akbar. Bel maghrib. Boleh start puasa dah. Boleh start niat puasa dah. Tak buka lagi. Biar. Tak syarat. Kena buka dulu. Niat selalu. Takut tak ingat bila-bila. Sebab tu sunat bagi tu imam. Lepas pada sembahyang maghrib, pesan kepada orang. Niat puasa belakang. Aku nak puasa Ramadan esok hari. 3 benda kena ingat nah. Aku nak puasa Ramadan esok hari. 3 benda ni jangan terlepas daripada mulut kita. Aku nak puasa Ramadan tak sah. Aku nak puasa esok hari tak sah. Esok hari Ramadan tak sah. Puasa tak sah. Nampak semua tak sah lah. 3 benda kena ada dalam niat kita setiap malam. Aku nak puasa Ramadan esok hari. Ataupun aku nak puasa esok hari Ramadan. Boleh berlaku. Yang penting 3 benda. Tapi jangan Ramadan esok hari puasa. Mengarut lah tu. Orang mengarut ke dia. Tak faham bahasa lah jadi. Aku nak puasa Ramadan tu. Itu. Habis dia. Orang bel subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis dah nak niat. Berarti kalau kita tak ada niat. Kau duk main ke apa dia kau. Tak ada. Maka terbatal lah puasa kita. Kerana tak sempat niat. Waktu puasa bermula dah orang bel subuh. Kita tak niat lagi. Pakai hangus puasa hari tu. Tak boleh pala, tak sah. Tak makan, tak boleh makan. Lepas tu puasa batal. Ya puasa batal. Dah alih-alih batal. Kena makan. Tak boleh makan, boleh puasa. Haram hukum ni orang lelaki puasa. Lelaki kau perempuan orang Islam. Haram makan boleh puasa. Dia batal dah kau. Dia tak batal. Haram dia makan. Kerana apa? Kerana menghormati boleh puasa. Kecuali beberapa orang dibenarkan makan. Seperti orang mari dibenarkan makan. Manakala orang batal saja-saja kis makan, kis apa dia kis tinggal niat, tak boleh makan tengah hari. Oh menyesal paruk. Memang menyesal paruk. Dah lah tahu gapo-gapo supaya puasa dah. Pahala tak boleh puasa ni. Tu puasa wajib. Maka kalau tinggal niat lagu tu, sebab tu sunat kita awal-awal malam kita niat sebulan puasa. Supaya kalau kita terlepas niat, maka menurut mazhab hok kata sebulan tu sah pahala puasa kita. Dan kita dapat pahala pada hari tu. Macam Maliki kot. Dan apabila kita tinggal lagu tu sunat pula kita niat tengah hari. Pukul 10 baru bangun. Allah, semalam tidur selok. Tak ingat, tak semaya, tak gapo. Lepas pada bel tu, lepas pada makan nasi tu selok. Tepi talan. Pakai tidur tepi talan tu sampai ke pukul 7. Allah niat podok tak tahu alik jatuh. Lepas tu puasa dah niat dah sebulan pakai tu. Dan sunat taklid mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh niat tengah hari. Pukul 10 bangun. Niat hamba nak puasa bukan esok hari dah. Hamba nak puasa Ramadan hari ni ya, bukan esok hari dah. Jangan sebut esok hari apa ya. Penting hari tu. Puasa ke boleh? Puasa hari ni lah. Tu mazhab Hanafi. Manakala puasa sunat pula, selagi mana kita tak makan, boleh kita niat sebelum daripada zuhur, hak muktamad. Tapi kalau kita makan nasi dah, makan nasi paruk dah pukul 11.30, pukul 12.30 makan kakak nok dah. Lepas dawa apa semua gosok gigi ke apa, niat puasa tak boleh. Jangan buat benda yang membatalkan puasa. Pada hari tu boleh lagi kata niat. Tapi kalau buat dah tak boleh dah niat puasa sunat. Syarat sebelum zuhur. Kalau lalat masuk dalam telinga, lepas tu kita nak keluarkan terpaksa korek telinga, batal kodok puasa. Ya gini. Asalnya kaedah dia haram kita buka puasa. Apabila masuk bulan puasa, orang Islam hok balik dah lelaki perempuan cukup syarat, maka wajib dia kena puasa. Haram dia batal puasa dengan cara makan kau, dengan cara masuk benda ke dalam telinga kau. Sekalipun tak kenyang. Kau kenyang masa dia guna telinga, tak kenyang pun. Tapi haram hukumnya. Tetapi apabila benda masuk ataupun lekat tulang, sudah. Tak boleh dah, biasa. Sakit tekuk lekat tulang ataupun di telinga kita kau gapo dia nak terpaksa kena buat tubik. Kita pun terpaksa ambil benda buat masuk buat tarik. Batal lah masuk benda dari telinga ya. Landak saat ni masuk teka sahur tak nak tidur gitu. Maka hukum dia boleh, harus hukum dia. Dosa tak dosa dah kerana mudarat. Tapi puasa tu batal ke tak kita masuk tu? Batal. Puasa tetap batal tapi tidak berdosa. Puasa tetaplah batal tapi tidak berdosa. Asalnya tak boleh buat gitu. Tapi apabila darurat benda masuk dari telinga terpaksa naik. Tapi batal, ya terbatal puasa.
Kalau tanpa sebab hukum dia haram, kalau dengan sebab tidak berdosa, tak haram, tetapi batal lah puasa. Sebab kita masuk dengan sengaja. Batal puasa kodok kalau berjunuk gini. Junuk ni benda hadas besar disebabkan keluar air mani. Ataupun hadas besar dengan sebab setubuh. Seorang itu setubuh pada bulan puasa, batal puasa. Tapi kalau dia hadas besar kerana bermimpi tidur, mimpi bunyi zeruh, bahasa berjeruk, kain unggah, coteng, konggeng unggah, bersembai, berguling, mandi, degah-degah, batal, tak batal. Tapi kalau sengaja buat keluar air mani ataupun sengaja setubuh, batal puasa. Manakala bermimpi setubuh sekalipun. Seru macam betul-betul macam ria. Okey, tak batal sebab bermimpi. Kau penting jangan betul-betul. Bermimpi hukum dia tak batal puasa. Boleh kau dok gosok gigi tengah hari. Tengok. Kerana bermula waktu tengah hari, katanya ulama, mulut kita mula berubah. Kita apabila tak makan daripada pagi, start zuhur, mulut kita akan berubah. Maka kalau berubah tu dengan sebab kita puasa, maka makruh kita hilangkan bau tu. Kerana Nabi kata khulufu fam min shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang puasa ni lebih wangi di sisi Tuhan lebih daripada minyak kasturi lagi. Maka kalau kita gosok, hilanglah kelebihan tu. Tapi kalau dengan sebab kita tidur tu gak semakuk air liur, tubik bau supaya setan. Maka hak tu kena gosok gigi sebab berubah tu bukan dengan sebab tak makan tapi dengan sebab tidur. Lagu tu. Boleh tak puasa qada dan puasa hari putih dengan sama? Boleh tak puasa hari putih ikut 13, 14, 15? Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Puasa hari Asyura kena kapit 2 hari ke? Tak syarat kapit 2 hari. 9, 10 tak apa dah. Nak buat 10, 11 pun tak apa, nak buat 3 hari pun tak apa, terpulang kepada kita. Benda boleh pahala berlaku. Apa pentingnya puasa hari Asyura. Nabi kata puasa hari Asyura kifarat setahun, dosa setahun. Kifarat dosa setahun. Dah tahun akan datang, ada kata tahun akan datang. Ada kata tahun lepas. Dosa kita setahun lepas, okey dikifarat dengan hari kita puasa sehari. Ni Nabi sebut dalam hadis. Betul kodok kalau puasa hari Jumaat kena kapit dengan hari Sabtu. Betul. Nabi larang. Hukum dia makruh dalam mazhab kita puasa hari Jumaat saja. Sama ada nak kapit hari Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Puasa Jumaat Sabtu saja makruh. Puasa Ahad saja makruh. 3 hari ni jangan puasa tunggal. Ahad jangan puasa tunggal. Sabtu jangan puasa tunggal. Ahad jangan puasa tunggal. Kerana kodok kepit Sabtu dengan Ahad. Kapit berlaku. Itu dia panggil hari kebesaran agama. Jumaat hari Islam, Sabtu hari Kristian, Ahad hari Yahudi. Cara nak selesaikan solat dan puasa arwah. Semaya pok kita ke mak kita ada semaya tak habis lagi dengan Tuhan. Umur dia 5 tahun, 50 tahun sepatutnya semaya 500,000 waktu misalnya. Misal contohnya lah, umur 50. Tiba-tiba dia tak semaya tak cukup. Maka kena bayar. Dah kita nak semaya ikut pok kita, malah dah. Tentu dah hamba malah semaya. Siapa dia rajin nak tolong semaya zuhur ke orang. Hamba sendiri pun tak ada lekat. Bagaimana? Bayar. Satu sembahyang kena bayar secupok, satu puasa kena bayar satu cupok juga. Kiralah pok kita tinggal puasa banyak mana, pok kita tinggal sembahyang banyak mana, gilah bayar kepada orang miskin sebanyak bilangnya sembahyang dan puasa yang ditinggalkan oleh arwah. Malam niat puasa, qada esok hari tapi esok tak puasa. Selika. Apakah hukum dia? Tak boleh. Gini, puasa qada ni asalnya kita nak puasa bila-bila terpulang kepada kita. Tapi apabila kita niat dah dan masuk tengah hari, masuk ke tengah hari, bel subuh dah, wajib dah kena puasa. Kalau kita buka dosa. Sebab puasa qada wajib, tak boleh buka. Kecuali kalau darurat kita penipala sakit atau tak nak kata mana ni. Puasa Ramadan boleh buka, puasa qada lagi-lagi boleh. Tapi kalau tak ada sebab apa-apa, haram membatalkan ibadat wajib. Tu kaedah dia. Makruh membatalkan ibadat sunat. Kita ada semaya zuhur, Allahu akbar. Saja-saja nak mengerti nak maya lepas-lepas ni. Dosa.
Tapi kalau sebelum kita mula tak apa, kita nak maya pukul 3 ikut kita, nak maya zuhur pukul berapa. Tapi kalau dah start dah haram batal ibadat wajib. Makruh batal ibadat sunat. Maya sunat. Saja malas seru tidur. Tiba-tiba tidur. Makruh hukum dia. Saja-saja. Kalau sakit perut kau suku pasal, kalau saja-saja hukum dia makruh. Kalau saya nazar puasa seminggu, apakah saya kena puasa tanpa putus-putus atau boleh putus-putus? Gini. Seminggu tu masuk seputus kau masuk 7 hari. Kalau kita kata seminggu ni masuk 7 hari, maka boleh kita puasa putus-putus. Saya nak puasa seminggu. Seminggu ni maknanya 7 hari lah. Saya nak puasa 7 hari. Maknanya kalau kita puasa 2 hari, lepas berhenti. Tapi kalau kita puasa seminggu, tu berarti straight. Straight, maka tak boleh putus-putus. Ya nazar ni kena tanya orang setempat. Kecek lagu ni orang pahal apa dia? Tanya Tok Imam. Tok Imam pahal kalau seminggu lagu mana? Ambo pahal straight tu. Tanya Tok Bila pula. Tanya JKA pula. Tanya doktor pula. Seminggu ni ambo nampak straight tu. Straight. Kena straight tu. Ya nazar atas perkataan setempat. Lagu mana kecek? Supaya kita kata ambo nazar tak si makan daging. Kabar-kabar makan ikan, makan ayam. Kan daging ayam juga dia. Lepas tu ikan daging juga. Tapi tempat kita daging ni panggil kau dia. Daging lembu ya. Boleh makan. Jadi nazar ni tengok perkataan orang setempat tu. Jangan tengok kita. Kadang-kadang kita dia tengok tepat dia. Kawasan kita lagu mana? Kawasan tu kenali kecil lagu mana seminggu. Seminggu tu putus-putus. Saya tu kenali. Ya pakat dah buat dia. Seminggu putus-putus. Jadi lagi kalau kita nak puasa boleh rejak ni, kita kena ada puasa sunat sebelum boleh rejak. Kalau kita tak selesa puasa pun nak puasa sunat boleh lain, kita harus puasa sunat boleh rejak. Nabi lagi. Gini, puasa pada bulan rejak ni tak ada larangan. Tak ada larangan. Dan ibadat puasa ini ibadat. Nak puasa bulan lain pun selagi mana tidak kena pada hari haram. Ingat, setahun ni 5 hari saja tak boleh puasa. Ni haram ni, berdosa ni. Itu 2 hari raya. Jangan buat warung hari raya puasa. Tok Imam buat kerja lagu tu. Memang Tok Imam ni kena pecah ni. Raya haji, raya puasa, 3 hari tasyrik. 5 hari ni warung setara mana jangan puasa. Haram dan berdosa bukan ibadat. Kalau mati 3 puasa lagu tu parti maksiat. Selain daripada 5 hari ni, ada ulama kata makruh, ada ulama kata sunat. Maka apabila bulan Syaban dekat 16 nak dekat Ramadan, 15 hari dekat dengan puasa, ulama kata makruh kita puasa. Ada ulama kata haram kalau tidak sambung dengan hari sebelumnya. Boleh rejak, tak ada istilah lagu tu, kena sambung dengan sebelumnya. Jadi ibadat puasa ni boleh. Dan Nabi pun dah dalam hadis rasa Abu Daud dah ada sebut, Nabi kata hendaklah kamu puasa pada bulan-bulan haram. Bulan haram ni Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Rejab salah satu daripada bulan haram. Maka Nabi sebut secara umum. Nabi tak sebut bulan Rejab. Nabi kata puasalah bulan-bulan haram. Sekalipun perbuatan memuliakan bulan Rejab ni zaman jahiliah lagi. Maka Nabi kadang-kadang ada riwayat Sayyidina Umar marah orang puasa bulan Rejab takut nak tiru orang-orang jahiliah. Tapi kita ada telitah lagu tu. Kita jahiliah tak kenal ni. Munggo SPN ke baca sejarah Islam tu pun tak lulus kita. Tak cara lah mana lah Pak jahiliah. Tak ada teringat pun jahiliah no. Jadi kita buat ibadat semata-mata kerana Tuhan tak ada larangan. Boleh pahala tak usah duk bimbel lah. Tanya dia ustaz puasa tak? Tak puasa, tak salah. No. Jadi amal ke. Orang nak puasa Rejab boleh sebulan penuh atas terpulang kepada dia lah. Syaban nak puasa penuh pun boleh. Cuma ulama ui syarat kalau lah puasa ni terlalu banyak sampai mengganggu Ramadan makruh pula. Gitulah, gitu saja. Tapi kalau kita rasa kuat lah pergilah puasa. Benda tu ibadat. Kita tak reka pun ibadat ni kan. Puasa ni kan ibadat. Hak Nabi ajar dah. Bukan kata reka. Ada kata reka ibadat. Mana boleh reka ibadat? Dak reka ibadat kan kita baca gini. Ni ibadat. Ada orang reka lagu tu. Tengok. Puasa Nabi ajar, semaya Nabi ajar, mana kita reka ibadat? Tak ada orang reka ibadat. Ada kata ibadat reko-reko, nipu kohong kecek. Ya ustaz ni kalau dia ada juga nipu kohong dia tu. Ada salah. Lama dah tak mari. PKP jari-jari duduk lama atas surah, duduk atas surah ambil berkat. Niat supaya hilang penyakit tempat-tempat kita biar jadi selamat, biar jadi gapo Hidupkan majlis-majlis yang menarik rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Jangan hidupkan majlis-majlis yang tarik marah Tuhan. Hidupkan masjid, hidupkan majlis ilmu.
Ni kita duk besar kau kita sendiri kata kita pandai boleh atasi boleh. Siapa dia kita? Munajat minta sepatah dengan Allah Taala. Nah, lagu tu. Ada salih lagi ke? Tak ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lambat sikit lama sikit. Boleh kau niat puasa ni dan puasa ganti secara serentak? Boleh. Atau pendapat kata boleh lagu tu nah. Cuma niat puasa qada dulu. Niat puasa qada waktu malam. Jangan. Puasa sunat hangpa nak niat waktu tengah hari tak boleh. Sebab ada campur dengan puasa qada. Kalau puasa qada kena niat malam. Sebut puasa qada dulu. Hangpa nak puasa esok hari qada dan puasa ni. Gitu. Kita jamu buka puasa khabar-khabar dia awak sahur pula. Dia tak makan pula. Nyanyo kat orangnya makanlah awak sahur niat dia. Tapi gitulah insya-Allah boleh pahala. Insya-Allah boleh pahala atas niat kita. Atas niat kita nak suruh dia awak sahur dia awak moreh pula. Maka insya-Allah pahala kita atas berdasarkan niat kita. Kerana apa? Likulli mri'in ma nawa, setiap orang akan dibalas menurut apa yang ia niat. Bukan menurut apa yang orang itu buat. Kita niatkan apa dia nak suruh dia buka puasa, insya-Allah boleh pahala buka puasa. Sekalipun kalau tidak gak nyanyolah. 100 orang mari, mari wah tambah nak suruh buka puasa dengan dia. Kita nak makan hak mana so? Nyanyolah kita boleh makan so ya. Maka hak lain jadi kecewalah. Dok Tuhan kata dibayar menurut apa yang kita niat. Insya-Allah dapat pahala niat tu dah. Beranak boleh puasa, kena ganti puasa atau bayar fidyah? Kena ganti puasa saja, tak payah bayar fidyah. Waktu makruh mandi boleh puasa. Mandi yang menyebabkan menyegar tubuh makruh boleh puasa, kerana membuat benda yang menyegarkan tubuh boleh puasa, hukum dia makruh. Kerana tujuan puasa adalah supaya letih tiba-tiba dia menyegarkan tubuh, tak boleh. Macam mana nak ganti puasa-puasa hak tertinggal? Ada cukup bayar beras, kau kena ganti puasa juga. Kita tinggal puasa, kena ganti puasa. Buat apa ganti beras? Kita curi beras bila masanya. Jadi kita kena bayar puasa dulu. Beras tu kalau kita denda, kena denda. Lakar tahun kau apa dia, maka kita kena bayar beras. Manakala asas siluh cerita kita, sebab kita tak qada puasa. Maka kena qada puasa, kena qada puasa. Jangan buat celika bayar beras saja, tak si qada puasa. Boleh qada puasa qada dengan puasa sunat, boleh hukum dia. Teh kawi ada kata batal, ada kata tak batal. Hangpa nak pergi hak mana? Hangpa kalau nak pergi tak batal boleh qada? Boleh. Sebab ada pendapat kata tak batal. Teh kawi tu kan jolok suek tu, ada kata batal, ada kata tak batal. Maka ada kata tak batal dia tangguhlah. Kawan tu puasa, suek tak batal. Dah dia kata tak batal, kawan tu hok kata tak batal dia akan tanggung semua orang hok suek pada bulan puasa kau gapo. Tak sedap bimbanglah. Mengko kita orang awal ni kita ikut orang hok kata tak batal tulah. Maka orang hok kata tak batal dia akan bertanggungjawablah depan Tuhan. Dia guna kaedah mana gapo dia? Tak sedap bimbang, dia takut gapo dia. Mengko kita jawab dengan orang alim kan. Saya nak puasa sunat tapi terlupa bersahur. Hok mana afdal? Nak puasa kau tak si puasa? Nak buka dah tu. Nak buka dah tu kalau tanya lagu tu. Boleh puasa, afdal puasalah. Cuma sahur tu tidak jadi syarat dia untuk puasa sunat. Lagu tu. Puasalah moleknya. Perempuan menyusu dan alahai. Lepas tu tak sempat puasa. Macam mana? Ingat dia kena qada puasa, cuma tak payah bayar fidyah. Sebab dia tak puasa tu sebab dia alahai. Tak boleh nak puasa. Maka masuk Ramadan baru, maka dia tak payah bayar fidyah. Dia hanya kena ingat dia berapa hari hok kena qada tu, kena ingat. Perempuan tak mandi junub, dia berpuasa sah. Tak syarat kena ada semaya, tak syarat kena mandi junub puasa ni. Misalnya sehari tak mandi junub, tak ingat, astagfirullahalazim, semaya ber dia lagu mana, tak ingat misalnya, puasa dia sah, tak ada masalah apa. Kalau kita tak sempat ganti puasa
boleh tak anak kita gantikan. Maksud meninggal, kau uzur, kau gitu, kau boleh, kau tak boleh. Kalau kita tak mampu ganti puasa, maka anak kita nak ganti hukum dia boleh. Tak ada masalah apa. Nah, sama ada nak ganti boleh, kalau hak meninggal ataupun nak bayar fidyah. Bayar secukup satu waktu hak kita tinggal semaya. Satu hari hak kita tinggal puasa, bayar secukup. Nah, sekalipun pendapat ini tidak muktamad di dalam mazhab Hanafi, ada kata mazhab Maliki kata amal lagu ni. Jadi boleh pilih sama ada anak tu sendiri nak ganti ataupun nak bayar fidyah. Bagaimana cara nak qada puasa semaya hamba sebut dah. Cara dia dengan bayar fidyah ataupun kita semaya atas nama dia. Nah, semaya zuhur, semaya qada gapo-gapo, niat ke atas si mati, atas mak ayah kita. Boleh ke tak kita gabung puasa sunat Arafah dengan puasa qada? Boleh. Puasa sunat Arafah dengan puasa qada ada pendapat kata boleh. Saya buka puasa minum air gas. Esok puasa masih rasa manis. Bapa? Botol gas duduk dalam mulut lagi. Kau mana? Dah lah ya. Adakah batal puasa? Kalau rasa manis tak boleh lah. Rasa benda asing dalam mulut kita tak boleh. Tadi kalau rasa ngagia tu tak apa, tak ada masalah apa nah. Tapi kalau rasa manis ke apa dia, berarti benda asing masih ada dalam mulut kita. Kalau kita telan batal lah hailio tu sebab ada lagi Pepsi tu. Orang pakai miskin tapi dia tak mampu puasa kena bayar fidyah. Hukum dia kena bayar fidyah lah. Lepas tu dia kena ingat berapa fidyah dia. Dia tanda lah. Sekalipun dia tak boleh bayar, dia tanda dulu. Buat masa ni dia tanda-tanda dulu. Okey, kalau ada masa dia bayar, kalau tak ada masa Tuhan maaf ke dia. Nah. Boleh kodok masuk ke air ke dalam hidung ketika berwuduk semasa puasa? Boleh. Tak ada masalah ke apa dia. Nampak? Cuma jangan masuk dalam lah. Buat masuk bersih kawasan ni, kat bawah ni, hukum dia boleh. Tak ada masalah apa. Nah. Koma boleh juga. Koma boleh, jangan telan sudah. Nampak? Koma lah, seminggu duk koma. Tak batal. Lagu mana hamba nak puasa ni? Niat gabung dengan puasa qada. Macam mana nak niat? Khilaf ulama. Ada kata boleh buat lagu ni, ada kata tak boleh buat. Hak pendapat kata boleh buat, kita niat lagu ni. Hamba nak puasa qada esok hari dan puasa sunat Syawal kerana Allah Taala. Sebut lagu tu. Boleh gabung, tak ada masalah. Sebut puasa qada dulu, baru puasa sunat. Boleh kodok perempuan makan obat hik, hilang hik supaya boleh puasa sebulan. Boleh, hukum dia harus. Selama mana obat tu tidak memberi mudarat kepada dia. Kalau dia obat tu membawa mudarat, lepas pada puasa dia akan jadi masalah, jadi seguguk ke apa dia, maka haram hukum dia kerana menyakiti tubuh dia. Kalau tak ada efek ke apa dia, boleh hukumnya harus. Tak faham tu saya. Cari makan di KL, raya di Kota Baru. Cari makan di KB lain. Zakat terus ni dia kait gini. Nak faham? Zakat terus ni tempat mana kita raya. Hak tu wajib kena bayar. Sebab fitrah ni kena bayar pada malam raya. Kita tak cara kita duduk di planet Pluto lah, kita duduk di Power Ranger mana ke. Hak penting kita raya mana, maka di situlah wajib kena keluar ke zakat fitrah. Nampak? Dia berbeza dengan zakat harta. Zakat harta lain pula. Zakat harta dia tak tengok bab terus. Kalau tak terus bab boleh puasa, tak boleh puasa. Tempat kita duduk tu di mana. Kalau kita duduk cari makan, kita duduk sana di Kuala Lumpur, kau duduk di planet Pluto, raya di Malaysia. Maka kena bayar zakat harta di planet Pluto. Lagu itulah secara ringkas. Wallahu a'lam. Jadi anaknya tadi tu nasihat tu cukup dah rasa lah. Secara ringkas, secara umumnya, nasihat secara umum. Cuma kita sebagai hamba Allah Ta'ala, apa saja yang berlaku kepada diri kita, perubahan masa, waktu-waktu fadilat, dan Allah Ta'ala mulia ke masa. Kerana kelebihan itu ada bergantung dengan masa, ada bergantung dengan tempat. Maka ni dekat ni kita akan bertemu dengan kelebihan masa, iaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dengan rendah hati sebagai hamba Allah menerima pemberian hadiah daripada Allah. Itu lebih bermakna berbanding dengan ibadat kita yang kita sembahkan kepada Allah. Pemberian Tuhan tentu lebih bermakna.
Rasalah Ramadan itu terlebih mulia daripada amalan kita. Kerana amalan itu adalah pemberian kita kepada Allah. Tentu tak sesempurna Allah memberi sesuatu kepada kita sebagaimana disebut di dalam kitab hikam menyatakan ibadat kamu adalah hadiah kamu kepada Allah. Manakala taufik, hidayah, makrifat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu itu adalah pemberian Allah kepada kamu. Apakah bandingnya? Kamu nak banding pemberian kamu dengan pemberian Allah? Maka rasalah kehebatan, rasalah nikmat berbulan puasa itu. Merasai itu akan menerima ganjaran yang besar di situ. Jadilah orang yang ada sensitiviti, yang fokus di dalam bulan puasa. Sekalipun kita nampak amalan kita tak berubah seperti tahun lepas, tapi tahun ni semakin fokus, semakin rasa. Orang panggil zauk lah. Zauki sikit merasai sikit mengenai ketuhanan ini. Mudah-mudahan tahun bulan ni, puasa tahun ini akan bertambah hubungan kita dengan Tuhan secara batin. Luar tak apa, kita macam biasa, tapi dalam bertambah. InsyaAllah. Ada satu hadis dari riwayat Imam At-Tirmizi, hadis Hasan. Hadis ni panjang. Nabi kata awaluhu bulan puasa ini ditambak, diikat semua setan-setan dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu syurga. Tengok keistimewaan kepada umat Islam pada bulan puasa. Tuhan bantu kita. Di samping Tuhan suruh sesuatu perkara, tapi Tuhan bantu kita melakukan perkara itu. Puasa. Maka Tuhan kata saya dah ikat dah setan-setan. Jangan bimbang. Tipuan setan tidak berlaku. Pas masih jahat lagi. Tu nafsu awak yang masih tak terdidik lagi. Waktu jadi jahat. Setan sudah tak ada dah. Manakala jin ada lagi. Sebab jin kena puasa juga. Sebab tu dia kata berlaku juga pada bulan puasa. Ya jin memang masih ada lagi. Sebab dia perlu puasa, dia perlu apa, ibadat. Yang diikat-ikat adalah setan-setan. Hok mengkhianati, hok duk puas-puas kepada diri kita. Dan ditutup pintu neraka. Allah Ta'ala ayat, orang tak buat jahat dah. Seolah-olah pintu neraka tutup lah. Tak ada orang dah nak buat jahat. Dan dibuka pintu syurga, nak kata manusia sentiasa buat baik. Dan tengok. Ada hadis tu kata, wa yunadi munadin ya bariyal khairi akbil. Wa ya bariyal syarri aksir. Nabi kata dalam hadis tu akan terdengar suara pada malam-malam Ramadan. Dengar lagu tu. Wahai orang yang nak kebaikan, bersungguhlah. Berarti seruan untuk bersungguh pada bulan Ramadan. Jadi tak salah kalau kita bersungguh pada bulan Ramadan berbanding dengan bulan lain. Kerana ada panggilan khas daripada Allah untuk kita bersungguh-sungguh. Wa ya baghiya syar'i tasir. Siapa dia yang nak buat jahat? Okey, berhenti. Now, stop sekarang. Maka ada panggilan khas. Tiap-tiap hari kita kena buat kebaikan. Nak tinggal kejahatan, betul. Tetapi pada malam khas, kita kena sungguh sikit. Ni, ada panggilan dia. Dan Allah Ta'ala akan bebaskan manusia daripada neraka pada tiap-tiap malam pada bulan-bulan puasa. Alladzina amanu. Inilah panggilannya. Panggilan kita. Dalam hadis Nabi kata sebut. Jadi tak salah. Ada orang kata, awak ni boleh puasa saja bersungguh. Ya, saya dengar. Panggilan. Nabi kata, awak dengar, awak tak dengar pun. Seolah-olah panggilan kau untuk awak sungguh-sungguh. Jawab gitu. Okay. Jawab gitu. Saya dengar daripada hati dia kata. Lagu tu. Jadi tak salah orang. Yang kalau kita tengok dia berubah hanya pada bulan puasa, sekurangnya dia mendengar hadis ni. Hadis ni dia. Itu jawapan orang mengaji. InsyaAllah jangan duk panik lah. Ingat Allah Ta'ala muamalah kita dengan cara paling baik. Kita niat sikit ikhlas, Tuhan akan balas. Bukan kata, saya ni banyak tak ikhlas daripada ikhlas. InsyaAllah jangan rasa kecewa. Keikhlasan awak akan dinilai. Biarlah masih lagi ada banyak tak ikhlas. Jangan bimbang. Keikhlasan ni sangat sukar. Dan bergantung kepada diri orang. Ada orang rasa dia ikhlas dah. Tapi bagi orang yang lebih tinggi, awak tak ikhlas lagi. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan bagi orang baik, masih dikira jahat bagi orang yang hampir dengan Tuhan. Maka nilai ikhlas ni tidak ada payung. Tapi untuk sekadar bagi kita orang awam buat ibadat bersungguh kerana Allah Ta'ala. Biarlah kita ada masih hati kita masih tak bersih. InsyaAllah ibadat zahir kita akan mempengaruhi batin kita. InsyaAllah. Sebagaimana Imam Ghazali sebut. Berzikirlah kamu sekalipun kamu tidak ikhlas. Mudah-mudahan zikir kamu menyebabkan kamu jadi ikhlas. Kalau nak tunggu ikhlas baru berzikir, nescaya kamu tidak akan berzikir selama-lamanya. Nak tunggu ikhlas dulu. Saya nak buat ibadat nanti nak ikhlas. Tangguh. Tak akan buat macam mana nak ikhlas. Okey, buat ibadat sehingga jadi ikhlas. Nak buatnya nanti ada ujiannya. InsyaAllah dia akan jadi ikhlas lama-lama. Nak baca Quran, takut tak ikhlas. Baca dulu. Baca sampai awak jadi ikhlas. Tu cara tarbiyah dia. Masya-Allah. InsyaAllah. Apa dia kata, ini nak minta nasihat ni.
kepada ustaz, kepada kami yang kerja waktu pejabat 8 hingga 5 petang. Kalau kurang tidur malam takut mengantuk waktu kerja. Saya rasa Ustaz Muhaizat bila dia dah gelak tu saya tahulah kena jawab lah. Oh, dah kira gitu lah. Ya Allah. Ginilah tu sebab tu soalan tadi dari sudut cara. Sebab tu kita tak beri secara perfect secara. Sebab orang bergantung kepada ada. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang akan beramal kepada Tuhan menurut kerangka dia. Dia seorang cikgu, dia akan sapa kepada Tuhan melalui guru dia. Dia seorang siapa-siapa dia seorang penjual, dia seorang polis, dia seorang apa, dia akan sampai melalui diri dia. Jangan jadi jadual ustaz letak di polis. Jadual polis letak di ustaz, pening lah main tak polis. Jadual saya, gak. Saya kena jaga Imam Malik. Tak boleh letak. Tak boleh. Jadual Tok Imam, Tok Bilal lah. Maksudnya polis cara polis dah. Bilal dengan Tok Imam sama-sama menjaga masjid tu beza dah jadual dia. Okey, sebab tu anak tak wi jadual perfect gitu. Start daripada hari sampai subuh sampai maghrib tak boleh. Sebab mana dia ikut. Maka cara yang paling molek macam saat ni saya kerja pejabat ke apa dia kalau saya tak bangun ni. Jadi menurut kita awak bekerja dengan ikhlas. Awak niat turun daripada rumah, saya nak cari nafkah yang halal untuk diri saya. Saya tak sewa maksiat, tak kerja tu pun dah ibadah. Nak ayat kata kita. Mantap ke, ikhlas ke, buat terbaik kerja kita. Tak perlu tambah lagi. Hak tu sudah mendapat cukup dah pahala. Mungkin ada nak tambah sikit-sikit, mungkin dia pejabat kita balik Quran sekali sejauh tidak mengganggu mutu kerja kita tu. Tetapi buat kerja dengan baik hak tu dah. Kita sebagai cikgu, kita sebagai polis, kita sebagai penjual, kita buat kerja dengan baik, buat gapo dia tu jadi pahala. Tak ada istilah mengganggu. Tak perlu tambah sebenarnya. Hanya baik mutu ke. Mutu ke buat benda dengan keadaan baik. Dulu mungkin kita sebelum puasa kita buat dalam keadaan tak molek. Tapi bila puasa kita buat molek. Okey tak perlu tambah. Kerja tetap lapar je. Tapi tambah ke mutu dia. Kita buat kerja dengan ikhlas. Kurang ke percampuran laki perempuan ke gapo dia, kurang ke gapo dia. Insya-Allah benda itu amalan tak bertambah tetapi pahala tu bertambah. Malah tambah sikit ya. Pada kita duk tengok bola, ambil contohnya. Tak kita tak tidur juga, tapi kita tukar program tu saja. Kena bulan puasanya tak World Cup. Tak ada apa. Tak ada apa. Pening tak email pening. Bukan kata ada email. Ya. Bila World Cup bulan puasa. Yalah, pernah. Ada berlaku. Ada. Nak tunggu sahur ke tak? Nak tunggu bola sampai habis dulu. Ada. Sekali jalan. Sekali. Jadi benda tu benda sama, masa yang sama tetapi cara kita olah dia. Insya-Allah. Jadi kita orang pejabat rasa tak terganggu. Penting buat dengan keadaan molek insya-Allah benda tu. Moga ini menjawab kepada yang bertanya kerana betul lah. Kalau kita nak jadikan satu alasan, saya bekerja lah, penat lah, angkat batu tiap-tiap hari, macam mana saya nak puasa? Masya Allah, ada ruangnya. Jangan sampai tak puasa. Itu yang paling penting. Jangan sampai tak puasa. Saya rasa majikan pun kena faham jugalah. Betul. Kurang sikit kerjanya di tempat cuaca yang panas ni. Kerana puasa ni pastinya di musim yang panas. Betul. Jadi itu. Baik. Masalah Lailatul Qadar ini Allah Ta'ala buka secara umum. Tak ada orang rasa saya tidak layak untuk mendapat pada Lailatul Qadar. Kerana hubungan seorang hamba dengan Tuhan tak pernah putus. Tak ada orang yang kata saya, tak boleh berhubung dengan Allah Ta'ala, tak boleh melakukan ibadat ke. Tak. Tetapi bagi orang uzur, bagi perempuan, period ke apa dia, hanya beberapa ibadat saja yang tak boleh. Dalam banyak-banyak ibadat, hanya berapa? Sembahyang tak boleh. Baca Quran tak boleh. Zikir boleh, selawat boleh, istighfar boleh, berdoa molek-molek boleh, sedekah boleh. Banyak nak sebut kan. Hanya beberapa. Jangan kita rasa saya dah putus. Macam mana saya nak berhubung dengan Allah Taala pada malam-malam yang istimewa macam ni. Tak putus pun. Cuma ada berapa-berapa sikit sangat ibadat. Bahkan boleh banyak ke berselawat, boleh banyak ke berzikir, boleh banyak ke istighfar, boleh banyak ke sedekah. Rasa banyak sangat contoh kita nak beri. Cuma hak benda yang dilarang tu memanglah. Maka kita berhenti daripada sembahyang pada bulan puasa. Kerana Tuhan tak benar ke kita rehat untuk sembahyang. Itu juga pahala. Meninggal sesuatu kerana Allah juga berpahala. Sebagaimana membuat sesuatu kerana Allah berpahala. Tinggal sesuatu. Saya tak buat apa. Tuhan suruh. Boleh pahala juga. La ilaha illallah. Tinggal boleh pahala. Penting buat kerana Allah. Kali hadis kata saya kerana Allah, benci kerana Allah. Semua tu mendekatkan kita kepada Allah. Orang yang dapat bayangan arah pada hari kiamat 7 golongan antara saya kerana Allah, tinggal kerana Allah. Mudah-mudahan lagu tu jangan kita nampak saya tak boleh nak buat ibadat banyak lagi. Kita jaga anak-anak suami kita dengan baik. Kita
jaga rumah kita. Dapat pahala berlaku. Kita taat kepada suami kita. Rasa banyak sangat lah. Kawal emosi Ustaz. Kawal emosi bulan-bulan puasa ni dah. Dan rasanya masakan ketika uzur tu lagi sedap. Betul. Kasih suami. Tak boleh rasa. So, insya-Allah kata, ingat, kita sebagai hamba tak pernah putus daripada Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Hak tak boleh buat, tak apalah. Banyak benda boleh dibanyakkan pada bulan puasa. Jangan rasa jauh daripada Allah. Betul. Dan kita nak baca satu dua soalan yang diajukan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya daripada Muhammad Azhar Azran. Mandi selepas waktu asar pada bulan Ramadan adakah boleh atau tidak? Siapa dia nak jawab ni? Dia tanya Ustaz. Masalah mandi lepas pada asar gini. Konsep dia dalam bulan puasa, kita jangan lakukan benda-benda yang menyegarkan tubuh kita. Setiap benda yang menyegarkan tubuh kita, menghilangkan matlamat asar berpuasa. Sebelum bulan Ramadan tak rajin pergi kolam renang. Tiba-tiba rajin basuh koloh masjid tu. Basuh koloh masjid. Lumayan itu bilang kata email. Tiba-tiba jadi rajin. Jadi benda ini memakruh. Apa maksud makruh? Menghilangkan fadilat puasa. Kerana apabila semakin kita buat sesuatu yang menyegarkan tubuh. Duduk dalam ekong, menyegarkan tubuh. Pakai minyak atas. Semua ulama-ulama kata setiap benda yang menyegarkan tubuh mengurangkan pahala. Maka makruh perbuatan lagu ni. Kalau boleh kita puasa dalam keadaan betul-betul kita pahala yang penuh. Bukan berdosa pun. Cuma ulama hukumkan makruh. Apa maksud makruh? Sayugianya ditinggalkan perbuatan itu kerana menghilangkan konsep sebenar puasa supaya lapar. Kita mandi segar. Lainlah kecuali kita terlalu penat. Tak boleh kalau kita takut buka puasa. Maka boleh mandi kerana ada hajat. La karahata ma'al hajat. Kaedah dia tidak ada makruh apabila ada hajat. Tapi kalau tak ada hajat, semata-mata nak menjengkelkan ibadat, tak saya kira dibuat pada tengah hari bulan puasa. Mana kalau malam bulan puasa, sebagaimana Syekh Imran kata, sunat kita mandi supaya cergah tubuh kita kembali untuk melakukan ibadat. Tengah hari tu juga. Jadi konsep tu sama. Malam mesti segar, tengah hari mesti slow. Itu konsep dia. Kena slow gitu. Slow and steady. Lagu tu. Hukum dia makruh saja boleh tinggalkan kalau boleh. Baik, saya bulan puasa, saya sahur, rasa ngantuk tidur. Kalau rajin macam nak baca Quran. Ataupun buatlah, ada bekerja lah. Bila nak waktu berbuka, tunggu solat 5 waktu insya-Allah. Rasanya macam sama je dengan bulan-bulan yang lain kan. Jadi boleh tak Ustaz berikan satu tip amalan yang cantik lah, yang kita rasa macam ini, sebab kita cerita pasal Ramadan terbaik ni. Ni saya nak Ramadan terbaik ni. Jadi apa yang saya patut lakukan sejak saya sedar bangun untuk sahur mungkin hingga malamnya semua nak tidur? Ringkas Ustaz. Okey, secara ringkasnya tertib salaf lah. Ulama-ulama salafus soleh dulu, orang-orang yang soleh zaman-zaman dulu mentertibkan bulan puasa ni banyak rehat. Ni tertib. Tempat kita berbeza. Mungkin tempat kita berbeza. Sebab kita tengah hari kita bekerja. Tapi di sana apabila bulan puasa dan dalam kitab fiqh pun sunat mengurangkan pekerjaan. Dan sunat puasa ni dalam keadaan letih. Kerana maksud bulan puasa supaya kita letih. Dan ulama salah dulu malam dia tak tidur. Tu secara ringkasnya puasa memang letih. Seorang tu senyap, dia memang okey, memang standard. Memang itu yang disyorkan oleh agama kita. Manakala malam pula, kalau boleh jangan tidur. Isikan dengan pahala-pahala kerana kita dah ada kekuatan dah semaya tarawih contohnya, ataupun amalan baca Al-Quran, tadarus. Maka sangat rugilah kita tengok guru-guru kita pun kalau bulan puasa dia akan kunci rumah dia. Anak-anak yang kecil pun duk main tak apa. Yang penting ajar bangun malam. InsyaAllah. Secara ringkasnya. Jadualnya lagu tu. Sebab tengah hari tu rehat. Malam kita buat pahala. Mana-mana. Lagu tu. Ya, maknanya malam kalau siang tak dapat dihidupkan, malam kita hidupkan. Kita ada kekuatan sikit boleh makan, boleh apa nah. Ya, tengah hari mungkin penat gapo dia nah. Betul, saya sempat juga berpuasa di Tarim. Kita lihat macam mana malam tu jadi pesta ibadah. Betul. Dia siang ada tu kekuatan. Ingat lagi pergi pergi pasar. Esok. Awak macam kena segang Garuda ni. Rupa semua orang rehat siangnya. Malamnya masya-Allah dihidupkan. Baik. Boleh. Sunanul mahjurah. Sunnatul mahjurah. Naam. Sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh umat dia sendiri.
Sepatutnya sebagai seorang umat, mana-mana ibadat yang kita nak buat mesti berpandu ke apa yang dibuat oleh penghulu kita, oleh Nabi kita. Kerana cara Nabi lah yang paling sempurna, paling perfect sekali. Maka antara yang Nabi sebut, sebagaimana disebut oleh Syekh Imran kata, naumu shaimi ibadatu. Tidurnya orang yang berpuasa itu dikira ibadat. Berbeza dengan orang semaya. Kalau tidur orang semaya tak dikira ibadat kerana terbatal ibadat sembahyang dengan tidur. Manakala tidur tidak terbatal ibadat puasa. Maka selagi mana dia tidur, dia kekal di dalam puasa. Maka tidurnya kerana penat dia untuk melakukan taat kepada Allah, maka dikira ibadat. Tidur. Bayangkan ibadat lain. Belum tidur. Benda yang paling disukai oleh nafsu kita, oleh kepuasaan kita. Maka kerana kita letih menjalankan ibadat yang Allah Ta'ala buat, dikira ibadat. Masya Allah. Wa sumtuhu tasbihum. Dianya orang berpuasa dikira pahala tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kerana diam juga, kerana lapar. Fungsi puasa itu supaya kita merasai kelaparan, penderitaan umat orang yang susah. Maka apabila kita diam, dulu banyak kecek, banyak mulut boleh kecek, tapi puasa ada saya lapar, tak boleh nak kecek. Maka diam kita dikira pahala tasbih. Wa ibadatuhu mudha'afun, dan ibadat-ibadat orang puasa itu diganda-ganda ke pahala dia. Banyak sangatlah amalan yang kita nak buat pada puasa. Iktikaf sebagaimana disebut. Maka pahala itu diganda-ganda. Kalau kita tak mampu buat iktikaf sepanjang hari, contohnya kita pergi semaya di masjid berjemaah, kita pergi awal sikit, balik lewat sikit. Itu saja. Kita pergi tu niat upgrade sikit. Sekali biasa lepas pada semaya mungkin kita balik selalu. Dah tak? Ajar pergi Quran sikit ke dalam masjid supaya kita boleh duduk lama biasa. Bukan ada makan. Betul dah. Pelik bukan nak makan pun jadi banyak. Jadi kita hanya tiung sikit saja. Benda tu benda yang berlaku pada tiap hari, tapi cara kita susun tu mungkin akan menambahkan pahala. Dan kita masuk dalam masjid, kita bernazar. Aku bernazar untuk beriktikaf atas masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala wajib pula. Maka pahala wajib diganda 70 kali iktikaf pada hari lain. Maka cukup untuk kita baca Quran sikit, okey. Lewat ke sikit baca. Quran pula baca lebih sikit ke. Selawat biasanya contohnya 1000, jadi 2000, jadi 3000. Kelebihan selawat yang cukup banyaklah. Antaranya Rasulullah kata orang yang paling hampir dengan aku pada hari kiamat, kedudukan dia. Siapa dia tak duduk dengan Rasulullah. Kerana tempat yang paling selamat sekali di alam akhirat adalah di samping Rasulullah. Semua wali-wali Allah Ta'ala, kekasih Tuhan, bahkan semua orang mukmin bercita-cita nak duduk dengan orang yang paling selamat sekali, iaitu Nabi Muhammad. Siapa dia? Nabi kata orang yang boleh duduk, aksaruhum alayya solah, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Maka kejarlah pahala-pahala, kelebihan amalan-amalan yang besar pada bulan puasa ni. Dan ulama-ulama salafus soleh dulu menekankan amalan yang sayugia diamalkan pada akhir zaman ini adalah selawat dan istighfar. Kerana amalan lain mungkin diterima dan ditolak. Mungkin kalau kita ikhlas diterima, kalau kita tak ikhlas, kecuali amalan selawat. Kerana selawat itu bukan amalan kita. Kita hanya berdoa kepada Allah supaya Allah berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala, bukan kita berselawat kepada Nabi. Kita berdoa, ya Allah, selawatlah kamu kepada Nabi. Maka apabila Tuhan selawat, tentu dah pahala boleh. Sebab tu ulama kata, amalan berselawat ni sekalipun kita buat dalam keadaan main-main lah, kata-kata. Bukan sedar ke apa dia, bukan keadaan betul-betul, fokus betul, maka dikira pahala juga. Sebab apa? Sebab amalan ini amalan Allah, bukan amalan kita. Itulah secara ringkas. Banyak lagi lah nak faham. Kalau amalan banyak sangat lah. Cuma upgrade sikit lah. Macam iktikaf saat ni sikit, semaya lebih gitu sikit lah, insyaAllah. Puasa ni niat sekali dengan hati boleh kau boleh atas so pendapat. Seorang OKU lembar tiada pendapatan, adakah dikecualikan daripada zakat terah? Ni zakat terah ni tak syarat orang akil balik, budak kecil kena zakat terah, orang gila kena zakat terah. Nah, tak ada kaitan bab kena akil balik kau apa dia. Tapi kalau dia miskin, nama tak kenalah zakat terah, tak ada masalah apa. Nah, orang okey. Siapa dia dapat Lailatul Qadar, semua orang yang menghidupkan malam bulan puasa insya-Allah akan mendapat Lailatul Qadar. Paling kurangnya sembahyang maghrib berjemaah, isya berjemaah, subuh berjemaah dan tarawih. Kita buat benda tu, okey, insya-Allah dapat Lailatul Qadar sekalipun tak dapat penuh.
Tetapi ada kelebihan orang dapat lihat tanda Lailatul Qadar. Seperti melihat benda-benda yang pelik pada malam Lailatul Qadar. Itu rezeki dia lah. Masalah dapat Lailatul Qadar, semua orang yang hidup ke malam daripada 10 tu siapa kau insya-Allah boleh Lailatul Qadar. Ataupun daripada awal malam mulai puasa awal kita pergi duduk dah sampai akhir. Cuma kita dapat dalam keadaan tak sedar. Dapat dalam keadaan sedar, sedar lagi. Sunat kita hidup ke malam Lailatul Qadar dan sial Lailatul Qadar. Malam tu kalau tahu, lepas kita semaya tarawih 8 rakaat, lepas kita pergi mai witir, lepas nak sambung tarawih lagi. 12 rakaat boleh, tak ada masalah apa. Bagaimana nak kawal nafsu walaupun puasa, nafsu tetap bangkit, ingat kematian. Tengok cerita bab mati macam. Tengok ada orang ni mati tiba-tiba, ada orang ni gini, tengok. Ya nafsu ni akal lemah apabila ingat mati. Keduanya apabila lapar. Berarti puasa kita tak lapar lah mana. Kalau lapar betul kita tak akan ikut nafsu. Memang tak jadi apa. Kalau kita lapar, berarti puasa kalau boleh kurang ke sahur, kurang ke makan buka. InsyaAllah nafsu kita akan tunduk boleh puasa. Tak ada istilah orang kalau orang lapar nafsu dia masih kuat, tak ada. Hukum tak tidur malam dan tarawih tak berjemaah. Tak tidur malam harus ikut dia lah. Tidur tak tidur ni hukum dia harus. Tarawih tak berjemaah, ikut dia nak semaya sendiri. Cuma afdalnya tarawih buat dalam keadaan berjemaah. Dan witir pada bulan puasa sunat berjemaah. Pada hari bulan-bulan lain sunat witir tu kita semaya sendiri witir. Nak qada bayar fitrah, dulu-dulu tak ingat bayar terus ke apa dia ataupun terlupa ke apa dia. Okey, kumpul pitih cari orang miskin bayar. Bayar. Kalau nak qada bayar sekarang sah. Boleh puasa nak bayar untuk qada boleh. Tapi untuk puasa lah ni, untuk tahun ni tak boleh lah, kena lepas malam raya baru sah untuk tahun ni. Kalau bayar awal boleh, hukum dia makruh. Jadi kalau untuk qada boleh, nak qada boleh puasa boleh. Saya tak bayar terus. Dulu saya ingat sunat ya bayar terus ni. Jadi saya tak bayar dah dekat 20 tahun. Jadi kena ingatlah tahun berapa tu berapa ya. Misalnya 10 ya kali 20 jadi 200. Cari 200 ya, cari siapa-siapa dia, bayarlah ke siapa-siapa dia. Boleh qada baca kunut pada rakaat yang kedua kerana terkeliru. Terkeliru tak apa, tak batal Tak batal kerana tersilap baca. Tidak apa, tak batal. Dia kena baca pada rakaat akhir. Sebagaimana subuh pada rakaat yang kedua tu, maya subuh baru. Maka witir adalah rakaat yang terakhir satu rakaat tu. Kalau baca awal maka hukum dia kena ulang pula pada satu rakaat tu. Tu silap dah tu, tak jadi batal. Terakhir mengenai qada solat pada Jumaat terakhir bulan Ramadan. Hak ni amalan setengah-setengah ulama apabila akhir Jumaat bulan Ramadan dia qada semua semaya, zuhur sekali, asar, maghrib, isya, subuh, qada sekali. Kerana apa? Kerana takut-takut ada semaya kita hak tidak sah, seperti najis yang tidak disedari ke, maka boleh kita qada sembahyang. Kaedah dia sembahyang yang kita tidak yakin terbatal, maka tak yakinlah, was-was lah, misalnya takut-takut, maka hukum dia harus kita ulang ke sembahyang tu, bukan kata tambah tahap sembahyang, ulang sembahyang. Maknanya kita sembahyang atas nama ihtiyat, takut-takut ada sembahyang kita yang tidak sah. Kalau kita yakin ada sembahyang tidak sah, wajib. Tapi kalau kita tak yakin, hukum dia harus dan sunat. Maka kalau nak qada bila? Qada hari Jumaat pada akhir Ramadan. Pahala tu banyak. Bapa tak qada awal-awal lagi, kurang pahala. Waktu lain boleh nak qada, tapi qada pada waktu tu. Tu antara amalan ulama-ulama. Nak buat boleh, tak saya buat pun boleh. Tak ada masalah. Terima kasih dan sudi jawab pertanyaan saya. Tak ada jawab lagi, terima kasih dah. Situasi, katakanlah saya tinggal puasa Ramadan 5 hari. Selama 5 tahun berturut-turut. 5 hari, selama 5 tahun. 5 kali 5, 25 hari. Dan di tahun yang ke-6 pun belum ganti lagi. Walau 1 hari. Tahun ke-6 pun tambah lagi. 5 hari pula. 30 hari. Tiba-tiba di tahun ke-10. Saya nak ganti sebab insaf. Macam mana nak ganti? Kalau terlalu berat, ada tak cara tebuh dosa sebab tak dapat tunai ganti? Gini. Kena ganti lah weh. 5
5, 30 hari awak kena puasa selama 30 hari. Sebab awak pernah tinggal puasa wajib 30 hari. Sekali pun dah lama dah saya tinggal, benda ni tak basi. Tetap Tuhan menagih janji daripada kita. Supaya kita tak semaya subuh. Bila dia tak semaya subuh? Dalam 10 tahun lepas. Sekali pun benda lama, bukan tak boleh. Dia kata, oh berkali Tuhan tak ingat dah. Berkali muka lama dah 10 tahun. Dah. Tetap kena bayar. Walaupun 20 tahun lepas, 40 tahun lepas, tetap kena bayar. Waktu kita tak bayar saat ni, tak semaya saat ni, tetap. Begitu juga tak puasa, kena ganti 30 hari. Lepas video dia, video kena bayar lah. Berarti 5 tahun lepas capur 10, berarti 15 tahun lepas. Satu cupuk sama dengan 15 cupuk. Satu hari sama dengan 15 cupuk, 15 tahun lepas. Enggak 10 tahun tu. 10 tahun capur 5 tahun tu. Lepas tu ya kira lah, kira. Akhir sekali selesai. Yang penting puasa dulu. Video tu khilaf ulama. Lepas berbuka puasa, baru perasan ada darah keluar. Adakah puasa tersebut masih sah atau telah batal? Dah lepas pada kita makan nasi ke apa dia gapo, kita rasa tak sedap. Tengok sudah ada darah orang tino. Maka batal ke dak? Dah dia buka puasa dah. Maka kita ihtimal, kita tanggung ke darah tu keluar lepas pada buka puasa dah. Maka puasa pada hari tu sah, tak perlu qada dah. Lainlah tak debel lagi dalam 5 minit kabar rasa tengok Allah darah. Yakin dah darah tu keluar ketika tengah hari, maka batallah puasa tu. Kalau tak yakin, mungkin berlaku sebelum pada buka puasa, mungkin lepas pada buka puasa. Maka tak wajib, tak batal puasa lagu tu hukum biasa. Saya ada dengar kuliah ustazah tu kata, dia kata bab semaya qada ni ada 2 pendapat. Pendapat pertama haram mengerjakan solat sunat selagi ada qada. Pendapat kedua boleh seli-seli dengan semaya sunat. Betul ke tidak? Betul juga pendapat tu kata. Ustazah tu royak. Jadi ambil pendapat huk muktamad lah, tak usah semaya lah semaya sunatnya, semaya qada. Dia kita ni nak buat satu benda, jangan meletih ke kita. Jangan buat yang menyebabkan kita letih. Kalau hak Tuhan reda, buat hak tu lah. Biar sekalipun tak letih pun. Dah Tuhan kata semaya hak wajib mu buat dulu. Bertambung dengan semaya wajib tak ada, kita gelenyar pergi buat benda sunat. Tidak kau Tuhan tak suka lagu tu. Dok nak seli-seli juga. Tak suruh seli-seli lah kata. Awak buat ibadat ni, awak nak ibadat tu, kau nak reda Tuhan. Kalau nak buat ibadat, buatlah ibadat ikut selera awak. Tapi kalau nak reda Tuhan, kena buat ikut reda Tuhan. Tuhan suruh buat wajib dulu, buat wajib dulu. Apa jadi tak dengar juga. Nak juga pendapat semaya sunat ni. Rugilah. Kalau semaya sunat, contohnya semaya tarawih, 20 rakaat. Patut kalau semaya subuh, boleh 10 hari dah awak qada. 2 rakaat, 10 hari dah boleh qada. Dapat pahala wajib lagi. Bolehnya nak buat benda sunat. Sebab itulah ulama kata pendapat ni lemah. Sekalipun ada pendapat, tetapi kita nampak orang ni tahu bukan buat ibadat kerana Tuhan nampak. Kalau betul-betul buat ibadat kerana Tuhan, cari hak reda Tuhan. Lagu tu.